telah berlaku pada tahun ke-6 Hijrah. Ya. Dan apa yang dinamakan Ghazwah Hudaibiyah itu sebenarnya tidak berlaku perang pun. Dengan sebab itu kita perlu faham bahawa tidak semesti apa yang disebutkan sebagai ghazwah itu mesti berlaku perang. Tetapi kira-kiranya perang boleh berlaku lah dalam peristiwa itu, dalam perjalanan Nabi itu, kira-kiranya kalau tak kena gaya boleh berlaku perang. Sudah hampir berlaku perang. Tetapi tidak semua ghazwah itu berlaku perang. Kira-kira mana-mana yang tidak ditakdirkan Allah berlaku perang, tak berlaku lah. Tapi dipanggil ghazwah juga. Ni kalau kita tengok kitab ni kan. Ni kitab ni. Kita duduk di sini sekarang ni. Di sini. 4178-79. Sedangkan ini semua ni masih di bawah Ghazwah Hudaibiyah ni. Maknanya kalau nak kira bab dalam Kitabul Maghazi ni, bab ke-37. Bab ke-37. Jadi panjanglah daripada hadis 4147. Ini masih belum habis lagi bab ni. Walau bagaimanapun masih berkait dengan peristiwa Hudaibiyah itulah, di Hudaibiyah. Terlebih dahulu seperti pada biasa kita baca dulu hadis, kemudian kita bincangkan insya-Allah. Wa bihi qala haddatsana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Sufyan qala sami'tu az-Zuhri hina haddatha hadha al-hadith حفظت بعضه وثبتني معمر عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم يزيد أحدهما على صاحبه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في 10 من أصحابه فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة وبعث عينا له من خزاعة وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بغدير الأشطاط أتاه عينه قال إن قريشا جمعوا لك جموعا وقد جمعوا لك الأحابيش وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك فقال أشيروا أيها الناس علي أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت فإن يأتونا كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين وإلا تركناهم محروبين قال أبو بكر يا رسول الله خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلناه قال امضوا على اسم الله. Abdullah bin Muhammad, maksudnya Al-Musnadi, meriwayatkan kepada kami, katanya Sufyan, maksudnya bin Uyainah, meriwayatkan kepada kami, katanya aku mendengar Az-Zuhri ketika dia menyampaikan hadis ini, aku hafal sebahagiannya, sementara sebahagian yang lain pula aku diperingatkan oleh Ma'mar daripada Urwah, mana aku mendengar Az-Zuhri ketika dia menyampaikan hadis ini daripada Urwah. Jadi tadi tu yang ada sengkang-sengkang tu jumlah mu'taridah lah kira-kira daripada Urwah bin Az-Zubair, daripada Urwah bin Az-Zubair, daripada Miswar bin Makhramah, Al-Miswar bin Makhramah dan Marwan bin Al-Hakam. Keduanya saling menambahkan satu sama lain. Mereka berdua berkata, pada peristiwa Hudaibiyah Nabi SAW berangkat dari Madinah bersama lebih 1,000 orang sahabatnya. Apabila sampai di Dzul Hulaifah,
Nabi SAW mengikat dan menandai haiwan kurbannya. Mengikat tu makna qallada, terjemahan kepada qallada al-hadiyah. Al-hadiyah tu binatang kurban lah, haiwan kurban. Menandai itu asy'ara, melakukan syiar terhadap binatang kurbannya, melakukan isy'ar terhadap binatang kurbannya. Jadi itu kita terjemah tanda. Nanti kita akan bincangkan nanti ya. Baca dulu sepintas lalu. Lalu berihram dari sana untuk melaksanakan umrah. Nabi SAW juga menghantar seorang pengintipnya dari suku Khuza'ah. Setelah berjalan dan sampai di Ghadir al-Ashtat, pengintipnya datang dan berkata, sesungguhnya orang-orang Quraisy telah berkumpul untuk menghadapimu. Mereka telah berkumpul dan mengerahkan beberapa suku kaum. Mereka akan memerangimu, menghalangi dan menyekatmu dari Baitillah. Baginda lalu bersabda, wahai sahabat-sahabatku, berilah pandanganmu kepadaku. Apakah kamu fikir aku perlu menuju, yakni pergi kepada keluarga dan anak pinak orang-orang yang hendak menghalangi kita dari Baitillah? Jika mereka datang kepada kita, berarti Allah Azza wa Jalla telah memotong satu kumpulan daripada orang-orang musyrikin. Jika tidak, kita biarkan mereka menjadi orang-orang yang diperangi. Orang-orang yang diperangi. Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, engkau keluar dengan niat hanya untuk beribadah di Baitillah. Engkau tidak bermaksud membunuh sesiapa pun dan tidak juga bermaksud memerangi sesiapa pun. Maka teruskanlah maksudnya niat asalmu itu. Sesiapa yang menghalangi kita dari Baitillah, kita akan memeranginya. Mendengar pandangan Abu Bakar itu, Rasulullah SAW bersabda, bergeraklah kamu atau berangkatlah kamu dengan nama Allah. وبه قال حدثني إسحاق قال أخبرنا يعقوب قال حدثني ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة يخبران خبرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية، فكان فيما أخبرني عروة عنهما أنه لما كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو يوم الحديبية على قضية المدة، وكان فيما اشترط سهيل بن عمرو أنه قال لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه وأبى سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك، فكره المؤمنون ذلك وامعضوا فتكلموا فيه، فلما أبى سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك كاتبه رسول الله صلى الله عليه، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جندل بن سهيل يومئذ إلى أبيه سهيل بن عمرو، ولم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما، وجاءت المؤمنات مهاجرات، فكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عاتق، فجاء أهلها يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم حتى أنزل الله تعالى في المؤمنات ما أنزل. Ishaq bin Rahawai meriwayatkan kepada kami, katanya, ini kita belum baca habis ni. فكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط
mimman kharaja ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hiya 'atiq faja'a ahluha yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yarji'aha ilaihim hatta anzala Allah ta'ala fil mu'minat ma anzala. Ishaq, maksudnya bin Rahawai, meriwayatkan kepada kami, katanya Yaqub meriwayatkan kepada kami, katanya anak saudara Ibnu Syihab meriwayatkan kepadaku daripada pakciknya, yakni Ibnu Syihab, katanya Urwah bin Az-Zubair meriwayatkan kepadaku bahawa dia telah mendengar Marwan bin Al-Hakam dan Miswar bin Makhramah, mereka berdua menceritakan salah satu peristiwa yang telah berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa melaksanakan umrah pada tahun Hudaybiyah. Antara cerita yang disampaikan kepadaku oleh Urwah yang diterima daripada mereka berdua ialah bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menulis berhubung dengan tempoh yang dijangka masa perdamaian di dalam surat perjanjian damai di Hudaybiyah yang disaksikan oleh Suhail bin Amr, dia tidak mahu menerima kecuali dengan syarat. Syarat yang diberikan oleh Suhail ialah tidak ada seorang pun dari kami yang datang kepadamu sekalipun dia beragama dengan agamamu, melainkan kamu hendaklah mengembalikannya kepada kami dan kami bebas melakukan apa saja terhadapnya. Suhail tetap tidak mahu perjanjian itu melainkan dengan syarat tersebut. Maka kaum mukminin tidak suka dengan syarat yang diberikannya itu dan mereka betul-betul naik marah atau mereka betul-betul sebal, betul-betul sebal hati, kecewa lah. Bagaimanapun mereka terus memperbincangkan perkara itu. Apabila Suhail enggan juga bersetuju kecuali dengan syarat yang diajukannya itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyetujuinya. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam mengembalikan Abu Jandal bin Suhail pada saat itu kepada bapanya, Suhail bin Amr. Dan tidak ada yang datang kepada Rasulullah seorang pun dari kalangan laki-laki kecuali baginda mengembalikannya dalam masa perjanjian itu. Sekalipun dia seorang muslim. Wanita mukminat juga datang dengan maksud berhijrah. Antara mereka yang berhijrah kepada Rasulullah ialah Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Dia masih seorang gadis pada ketika itu. Keluarganya datang meminta kepada Rasulullah agar baginda mengembalikannya kepada mereka. Hingga akhirnya Allah Ta'ala menurunkan ayat tentang kaum wanita mukminat yang berhijrah sebagaimana yang telah diturunkan, yakni yang menerangkan larangan mengembalikan mereka. Jadi setakat itu dulu saya rasa sempat habis ke tidak hari ini, tak tahu lagi. Kita balik semula ke tempat mula-mula baca tadi, iaitu hadis sebelum ni, hadis sebelum ni, hadis 4175. Balik ke situ semula. Ada beberapa perkara yang saya nak ingatkan sahabat-sahabat sekalian, peserta-peserta kita semua, baik lelaki maupun perempuan, iaitu cara Imam Bukhari. Cara Imam Bukhari. Dia kadang-kadang tidak sebut habis, menyebabkan jadi keliru. Misalnya Abdullah bin Muhammad ni ada beberapa orang ni. Sufyan, ada beberapa orang, mana satu? Jadi kalau kita baca semata-mata Sahih Bukhari mengikut nuskah-nuskah tertentu lah. Contohnya ni nuskah ni yang kita pakai ni. Di sini Abdullah bin Muhammad sahaja, Sufyan sahaja. Sedangkan cuba tengok dalam syarah ni, dalam terjemahan ni saya bagi Abdullah bin Muhammad Al-Musnadi. Itu yang dimaksudkan Abdullah bin Muhammad di sini. Dan Sufyan itu pula Sufyan bin Uyainah. Jadi untuk kita menyelesaikan perkara ni, benda-benda macam ni, antara yang boleh membantu kita ialah kitab-kitab syarah lah. Kitab-kitab syarah Bukhari.
terutamanya kitab-kitab yang ada dhabit yang istimewa lah seperti kitab ni. Seperti kitab ni, cuba tengok ni. Haddatsana Abdullah bin Muhammad, di dhabitnya di bawah ni Al-Musnadi. Abdullah bin Muhammad Al-Musnadi. Qala haddatsana Sufyan, dia tulis bawah tu Ibnu Uyainah. Sufyan bin Uyainah. Begitulah. Jadi sebagaimana kita belajar dalam Sahih Bukhari ni, dalam syarah-syarah pun, kalau bincang tentang perawi-perawi ni, perawi-perawi yang belum bertemu lagi, biasanya diberilah huraian sedikit, biodatanya. Tapi kalau perawi itu dah banyak kali dah bertemu, dan ini Kitabul Maghazi ni separuh akhir dah ni. Jadi tentu sebelum itu sudah ada dah beberapa kali bertemu dengan perawi ni. Jadi kita pun tak adalah buat biodata dia lagi, bagi biodata dia lagi, sudah ada dah di tempat lain. Begitu. Atau kalau kita nak tengoklah, tentang perawi ni, saya nak mengesyorkan kepada pelajar-pelajar kita sekalian, peserta-peserta sekalian, iaitu kalau nak mudahlah, antara rujukan mudah, boleh kita tengok dalam ni, Maktabah Syamilah. Dalam Maktabah Syamilah, kita ambil Abdullah bin Muhammad. Sebab kalau kata Al-Musnadi itu mungkin tidak ada, mungkin tak keluar. Kita ambil yang asas. Abdullah bin Muhammad. Kita pilih. Biasalah yang saya guna. Dan saya dapati banyak memuaskan lah. Kalau untuk rujukan tentang perawi-perawi ni, antara rujukan utama saya, yang mudah lah, rujukan awal. Kemudian kalau nak lebih detail lagi, kena tengok lagi lah. Antaranya ini, Khulasatul Tadhhib. Ambil ini. Dalam Syamilah saja dia ada 2 versi. Dan satu lagi, Al-A'lam, karangan Az-Zirikli. Ambil 2 tu saja. Jadi kita cari, ni kalau nak mudah lah zaman sekarang ni orang guna, saya rasa semua kita pun guna. Atau ada yang tak guna Ada yang tak guna lah Syamilah ni. Yalah, sebab Syamilah ni kan dia maktabah dalam bahasa Arab. Mana-mana yang tak boleh bahasa Arab tu mungkin dia tak guna kan. Susah sikit nak guna tu. Belajar-belajarlah. Terutamanya kalau yang sudah ada belajar bahasa Arab tu, jangan lupalah Maktabah Syamilah ni. Maktabah digital yang bagi saya paling mesra pengguna lah. Mudah kita nak guna. Paling mesra pengguna. Jadi peserta-peserta sekalian, saya harap menggunakan maktabah ni juga. Kalau yang sudah biasa dah tu, okeylah, tak apalah. Saya nak tunjuk ni kepada yang belum biasa lagi. Cara nak carinya beginilah, macam kita ambil dalam mana-mana kitab, dalam ni ambil sini misalnya, copy, kita paste di sini. Lepas tu cari bubulah mana-mana kitab apa. Jadi sekarang ni saya pilih 2. Ini biasanya saya guna ini, rujukan pertama, rujukan mula-mula. Kalau untuk mengetahui tentang biodata perawi yang ringkas, kita ambil ini. Cuba kita perhati ni. Kita cari. Bila kita cari, dia keluar lah. Dia keluar. Cuba tengok ni. Jadi Abdullah bin Muhammad. Ni banyak ni Al-A'lam dia keluar ni. Cuba kita cari Abdullah di sebelah ni. Ni sebagai panduan lah. Kepada yang sudah biasa dah tu, okey lah. Tak apalah. Yang tak biasa lagi. Kepada yang tak biasa lagi. Abdullah. Panjang sangat. Banyak sangat. Mungkin kalau kita cari Abdullah bin Muhammad Al-Musnadi lebih mudah. Kita tulis Al-Musnadi. Lebih mudah sikit dapat. Mungkin. Tapi tengok. Bila kita tulis Musnadi tak keluar. Maknanya tak boleh bubuh lah. Kalau kita tak, itu tadi dah keluar dah tadi.
Kena cari sikit lah. Kena cari sikit. Jadi kalau kita ambil yang ni dulu. Khulasah Tahdhibil Kamal. Ni orang yang namanya Abdullah. Jadi ramai yang Abdullah. Kita pilih yang pertama. Tak lagi, tak bertemu lagi. Abdullah bin Muhammad bin Ishaq. Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim. Abdullah bin Muhammad, macam-macam. Baik, Abdullah bin Muhammad. Ni Abdullah bin Muhammad. Abdullah bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Abdullah bin Muhammad bin Tamim. Abdullah bin Muhammad. Cuba tengok sini, banyak ni. Abdullah bin Muhayriz. Tak dapat di sini. Ini ada. Kita dah dapat ni. Al-Musnadi, kena cari ni. Kadang-kadang tak temu ini, cari begini. Tak temu begini, cari begini. Ni tarikh wafat ni. Kalau Al-A'lam ni ringkas. Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Ja'far bin Al-Yaman Al-Ju'fi, maulahum Al-Bukhari, Abu Ja'far, hafiz lil hadis, hafiz hadis, thiqah. Digelarkan dia dengan Al-Musnadi kerana dia orang yang mula-mula mengumpulkan musnad sahabah di Mawara An-Nahar, di sebelah sana lah, sebelah Uzbekistan, sebelah tu pada masa tu kuat. Imam hadis fi asrihi hunak bila mudafa'ah, tanpa dipertikaikan oleh sesiapa pun, dia ni imam hadis di zamannya. Itu kalau kita tengok di dalam Al-A'lam. Kalau kita tengok di sini pula, mana ada dalam Bukhari dan Tirmizi. Abdullah bin Muhammad bin Abdullah Al-Ju'fi, Abu Ja'far Al-Bukhari, Al-Hafiz, Al-Musnadi. Ini dia ringkas di sini. Di sini lah kita tengok. Kita kena tengok situlah. Begitu juga Sufyan. Jadi yang senangnya kita pakai ini lah. Kitab syarah. Antara syarah yang terbaik ialah ini cetakan Pakistan. Ini asalnya dicetakkan India sebelum India pisah dengan Pakistan itu. Kitab ni asalnya dicetak di India dengan macam ni. Tapi banyaklah tokok tambah tu pula dilakukan. Kemudian ini termasuk yang dicetak di Pakistan dengan ada macam ni. Ada apa ni? Perbincangan tentang tajuk bab yang diambil daripada Al-Abwab Wat-Tarajim oleh Syekh Zakaria. Dulu tak ada. Cetakan India dahulu tak ada. Sekarang ni dah ada ini. Tapi bahagian ini adalah bahagian ini. Bahagian-bahagian lain itu adalah. Maknanya itu satu perkara yang perlu kita teliti. Sebab Imam Bukhari selalu dia memang dia buat macam tu. Selalu saja kita akan menemui begini. Begitu juga kalau dia sebut Az-Zuhri, maka kira yang maklum lah siapa Zuhri itu. Sebabnya nama nisbah ni Zuhri ni bukan Muhammad bin Muslim tu seorang saja yang pakai, Ibnu Syihab Az-Zuhri tu. Ramai lagi orang lain. Tetapi bila disebut secara mutlak begini, maka maksudnya ialah Imam Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri, Muhammad bin Muslim. Itu yang dimaksudkan. Baiklah. Sufyan kata, aku dengar Zuhri ketika dia meriwayatkan hadis ini. Dengar. Aku hafal sebahagiannya, aku ingat sebahagian. Dan Ma'mar pula mengingatkan lagi aku. Ma'mar ni anak murid Zuhri lah. Anak murid Zuhri. Ma'mar mengingatkan aku pula, menguatkan lagi ingatanku. Jadi Zuhri ni meriwayatkan daripada Urwah bin Az-Zubair, dan Urwah bin Az-Zubair meriwayatkan daripada Miswar bin Makhramah dan Marwan bin Anhal. Ini saya dah bincang dah dulu ni. Kenapa Urwah ni meriwayatkan daripada Miswar bin Makhramah dan Marwan bin Al-Hakam? Dua sekali. Dia tidak meriwayatkan daripada salah seorang saja. Kenapa tidak? Ingat ke tidak? Saja saya nak tanyalah sebagai peringatan. Ingat ke tidak? Kenapa begitu? Apa maksud dia? Saya dah sebut dah tu. Takut tak ingat lah. Sedangkan bagi saya itu penting tu. Kena tahu. Kenapa sahabat-sahabat lain dia sebut seorang saja?
Miswar bin Makhramah itu sahabat. Kenapa dia tidak sebut Miswar saja? Marwan itu sahabat kok. Kebanyakan orang duduk kata dia tidak sahabat. Tapi kenapa sebut letak sekali dia dengan sahabat? Ingat ke tidak? Saya dah sebut dah benda ni. Ada siapa yang ingat? Silakan. Nak sebagai test lah juga ni, test. Kita periksa tak ada dah kan? Periksa tak ada dah. Dengan cara begini. Siapa ingat? Kalau ingat tu bagus. Sebab saya ingat saya dah sebut dah. Kalau bertemu riwayat macam ni, apa ceritanya? Sebab riwayat selepas ni, gitu juga Jumpa Berhati yang kita baca tadi kan. Ni riwayat 4175. Ni 4176 juga riwayat daripada Urwah bin Az-Zubair. Dia mendengar Marwan bin Al-Hakam dan Miswar bin Makhramah. Di sini disebut Marwan dahulu, lepas tu Miswar bin Makhramah. Tadi disebut Miswar dahulu, lepas tu Marwan. Apa cerita? Kenapa digabungkan dua begini? Boleh sesiapa bagi maklumat tu? Kalau tak ingat, ujian lah tu. Kalau tak ingat, maknanya tak boleh perhatian lah tu kira-kiranya. Sedangkan saya dah sebut dah. Saya sebut secara khusus tu. Supaya ingat, agak panjang juga saya bincang. Agak panjang juga dah saya bincang dahulu. Nak menarik perhatian tu, supaya ingat. Tak ingat juga ke apa? Boleh sesiapa? Ramai ni. Takkan tak ada ingat. Sebagai test lah ni, ujian juga. Boleh siapa sebut? Tak ingat? Mungkin tak mari kot hari tu. Tak hadir kot. Tak ingat sebab sebulan ni. Mungkin yang dicerita ni lebih daripada sebulan lagi. Lebih daripada tu lagi. Jadi ada perkara penting tu, kena perhati situ. Siapa ingat? Boleh? Atau angkat tangan? Angkat tangan kau tidak lagi? Tak ingat susah juga belajar tua-tua ni kan. Orang tua belajar macam itulah, kadang-kadang tak ingat. Sibuk sibuk banyak perkara. Macam mana tu? Kenapa begini? Urwah bin Az-Zubair banyak tempat dia meriwayatkan daripada dua orang. Dan dua orang ni adakah sahabat kedua? Adakah sahabat kedua atau tidak? Kenapa begitu? Kenapa digandingkan begitu? Macam kita saat tadi kita dah sebutkan, Imam Bukhari hanya meriwayatkan daripada dia dengan bersama-sama dengan orang lain. Takut gitu kot. Kerana dia tu lemah sikit, jadi untuk menampung kelemahannya itu disebut bersama orang lain. Ataupun dia tu sebagai tambahan saja, bukan sebagai yang utama, perawi utama. Perawi utamanya salah satu. Tapi biasanya kalau buat begitu, makna perawi kemudian yang kurang kuat tu, riwayatnya dikemukakan sebagai riwayat mutaba'ah lah. Jadi adakah di sini juga memberi arti mutaba'ah ni? Antara Miswar bin Makhramah ni dengan Marwan bin Al-Hakam ni maksud mutaba'ah ke apa ni? Kalau mutaba'ah, biasanya yang disebut tu yang lebih kuat, yang lebih tinggi kedudukannya. Tapi di sini kita tengok riwayat ni sebut Miswar dahulu. Riwayat selepas ni sebut Marwan dahulu. Apa cerita? Itu persoalan. Tak boleh ya? Ingat ke tidak? Kalau tak boleh, saya nak cerita lah. Kalau mengaku. Tak ingat mana? Tak ingat. Orang lain lah. Takut. Macam mana orang lain? Tak ingat juga? Tak ingat. Tak ingat Tu cikgu angkat tangan. Tahu Marwan tu Muawiyah ya? Apa? Marwan tu tahu keturunan Muawiyah ya? Ada ingat sikit tu je. Marwan ni keturunan Muawiyah? Marwan bin Al-Hakam ni? Tu je tahu. Tak kena tu. Dia tidak keturunan Muawiyah. Dia ni Bani Umayyah betul lah. Bani Umayyah. Betul. Maknanya sama lah keluarganya dengan Muawiyah tu betul. Tapi dia ni keturunan Muawiyah tak betul. Maulana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Saya pun tak ingat juga. Mungkin saya masuk lewat agaknya dan memang saya ada tak hadir lah sebab yalah sibuk lah Maulana kata tadi kan hantar anak. Ya lah, betul lah. Tapi saya cuba agak boleh tak ayat yang seterusnya tu?
keduanya saling menambahkan antara satu sama lain. Mungkin sama kuat nak perawi ni. Miswar dengan Affan. Kedudukannya sama kuat. Sebab tu dia kadang-kadang disebut dulu Marwan. Jadi terganggu suara. Jadi begini saya pun tanya tu nak menarik perhatian. Mungkin dengan tanya-tanya begitu tu beri perhatian sikit kan. Kalau cerita tu begitu boleh jadi lupa pula. Manusia ni kalau menarik perhatian ni ada lebih ingat sikit. Begini. Pada saya lah, masing-masing anggapan orang tak sama. Mungkin kalau belajar dengan orang lain dia kata macam lain pula. Kalau belajar dengan orang lain dia kata macam lain pula. Tapi ini apa yang saya faham. Tak apalah. Tadi saya dah tunjuk dah. Kalau kita nak tahu tentang perawi-perawi ni, saya dah tunjuk dah. Ni. Saya pilih 2 kitab. Kalau ini yang saya pakailah cara ni. Yang saya sendiri guna. Saya rasa kalau orang tu banyak juga manfaatnya. Kalau tidak daripada beribu-ribu kitab ni kita nak pilih yang mana satu. Susah juga. Apabila kita berguru ni kan, guru cerita ni. Jadi itu banyak membantu kita sebenarnya. Cuba kita tengok dalam 2 kitab ni. Cuba kita tengok. Sekarang ni kita nak cari tentang Marwan bin Al-Hakam. Baik, kita cari. Marwan bin Al-Hakam. Ini dalam Al-A'lam Zirikli. Panjang juga diceritakan tentang dia di sini. Tak apalah kita tengok sebab dia ni khalifah. Selepas keluarga Muawiyah, kerajaan Bani Umayyah ni daripada keturunan dia lah yang kebanyakannya. Inilah bapa yang pertama kerajaan Bani Umayyah, iaitu Marwan bin Al-Hakam. Lepas tu anak-anak cucu dia lah boleh dikatakan. Anak Muawiyah ni dia setakat anak dia seorang Yazid. Itu yang jadi khalifah selepas dia sekejap. Lepas tu anak kepada dia namanya Muawiyah. Muawiyah tu tak mahu letak jawatan. Tak mahu. Itu saja keturunan Muawiyah. 2 saja. Itu pun sekejap. Yang panjangnya zaman kerajaan Umayyah ni atau Umayyah daripada anak cucu Marwan bin Al-Hakam. Marwan ni orang hebat. Dia ni menantu Sayyidina Uthman. Tak apalah, cuba kita tengok sini. Dia sebut meninggal dunia pada tahun 65 ni. Baik. Nombor 2 ni maksudnya tahun 2 Hijrah kelahirannya. Tahun 2 Hijrah kelahiran. Meninggal 65. Sebelah ni bersamaan dengan tahun Masihi. Ini kelahiran dia 623. Meninggal dunia tahun Masihi 685. Itu cerita. Siapa dia ni? Marwan bin Al-Hakam bin Abil As bin Umayyah. Inilah kerajaan Bani Umayyah ni. Ni anak cucu dia lah. Bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Abu Abdul Malik. Ayah kepada Abdul Malik bin Marwan. Yang kemudiannya jadi khalifah. Dia ni khalifah Umawi. Ni orang yang daripada anak cucu Al-Hakam bin Abil As. Dia inilah orang yang mula-mula berkuasa. Dan Banu Marwan, anak-anak cucu Marwan, dikaitkan dengan dia lah. Marwan ni lah. Dan kerajaan mereka dipanggil Al-Marwaniyah. Dilahirkan di Mekah dan membesar di Taif. Tinggal di Madinah. Di zaman pemerintahan Sayyidina Uthman menjadikannya masuk dalam orang yang rapat lah dengan dia. Dan Sayyidina Uthman menjadikan dia sebagai setiausaha dia. Bila Sayyidina Uthman terbunuh, Marwan keluar pergi ke Basrah bersama dengan Talha, Zubair dan Aisyah. Dia termasuk dalam orang yang menuntut bela terhadap darah Sayyidina Uthman yang terbunuh itu. Dia orang yang menuntut bela. Orang yang mencari pembunuh-pembunuh Sayyidina Uthman itu. Dan dia berperang dengan bersungguh-sungguh lah dalam peristiwa Jamal tu. Duduk
Di sebelah ni lah sahabat-sahabat ni, Zubair bersama dengan Aisyah, Talhah pun. Dia tidak duduk di sebelah Sayyidina Ali. Duduk di sebelah ni. Tapi sahabat-sahabat dia, kawan-kawan dia kalah lah dalam peperangan itu dan dia bersembunyi. Dalam peperangan Siffin pula dia bersama Muawiyah. Ini secara ringkas ni. Panjang juga ni. Panjang. Saya sebenarnya tidak bermaksud nak sebut panjang ni, sebab dia jadi cerita pasal dia pula. Yang nak sebenarnya, kita balik semula ke tadi. Ini sahaja yang saya nak. Dia lahir pada tahun kedua. Dua ni hijrah lah maksudnya. Meninggal dunia pada tahun 65. Meninggal dunia pada tahun 65. Itu yang naknya, yang saya naknya. Jadi baik, kita tengok di sini. Urwah bin Az-Zubair ini tak ada siapa pun pertikaikan dia ni seorang tabi'i. Tak ada siapa pun kata dia ni sahabat. Berbeza dengan Marwan ni. Ni ada. Marwan bin Al-Hakam. Di sini disebut la yasihhu lahu sama'. Tidak sahih dia ada dengar daripada Nabi SAW. Itu maksudnya. Ada dengar secara langsung daripada Nabi SAW apa-apa hadis itu tidak sahih. Kalau ada cerita pun, mana bagi pengarang ni tidak sahih. Dia meriwayatkan daripada Uthman, Ali dan lain-lain lagi lah. Orang yang meriwayatkan daripadanya pula antaranya Abdul Malik, anak dia, Sahal bin Sa'ad. Lebih tua lagi daripadanya di dalam Sahih Bukhari. Gitu je. Gitu saja dia sebut. Meninggal dunia di Dimashq pada tahun 65. Jadi setengah-setengah tu, setengah-setengah ulama, setengah-setengah ahli sejarah tidak mengatakan dia ni sahabat. Meletakkan dia ni pada tahap tabi'i saja. Maknanya seperti Urwah bin Az-Zubair lah tabi'i. Dalam kitab Khulasah tadi, dia tidak sebut dia ni tidak sahabat. Cuma dia tidak sabit lah dengar daripada Nabi SAW. Sedangkan nak jadi sahabat itu cukup dengan tengok saja, beriman saja cukup dah. Jadi apa ceritanya? Satunya masalah Marwan ni tabi'i ke atau sahabat? Bagi setengah-setengah orang, ulama lah kita kata, mereka kata Marwan ini tabi'i. Cuma kemuskilan yang timbul di sini, kalau kita perhatikan riwayat Sahih Bukhari ni, kalau dia tabi'i, apa lebihnya? Urwah bin Az-Zubair ni meriwayatkan daripada orang yang setaraf dengan dia. Urwah bin Az-Zubair ni tabi'i juga. Tak cukup kan Urwah ni meriwayatkan daripada Miswar bin Makhramah sahaja. Dalam riwayat satu lagi, riwayat kemudian ni selepas ni, dia sebut Marwan dahulu. Biasanya kalau dalam tertib riwayat ni, yang di atas daripada perawi itu, maknanya dia tu daripada generasi atas dia lah. Kalau generasi atas tabi'i, sahabat lah. Walaupun ada juga kadang-kadang perawi yang sama generasi dia meriwayatkan antara sesama dia. Tetapi kalau diletakkan nama seseorang itu bersama dengan sahabat, kira-kiranya dia ni termasuk dalam generasi sahabat lah kira-kiranya. Itu isyarat Imam Bukhari ke situ. Saya faham begitu. Tapi setengah-setengah orang, oleh kerana dia nak menafikan Marwan ini sahabat, macam-macam lah alasan yang dia bagi. Apabila dia lihat riwayat seperti ini. Antaranya, dia akan mengatakan Marwan ini tidak sahabat. Sebab itu, Urwah bin Az-Zubair ini meriwayatkan, menyebutkan juga nama Miswar. Nama Miswar ini yang utamanya. Jadi Marwan ini tidak utama. Dan ia bukan sahabat. Yang sahabatnya Miswar ni. Marwan itu bukan sahabat, kata dia. Cumanya timbul kemuskilan di sini. Kalau dia tidak sahabat, kenapa dia letak bersama dengan sahabat itu? Sepatutnya kalau dia nak riwayat daripada orang seumpamanya, dia akan sebut sebelum Miswar tu. Misalnya an Urwah bin Az-Zubair, an Marwan ibn al-Hakam, an Miswar. Gitu sepatutnya. Tapi ini tak. Marwan itu diletak setaraf dengan Miswar bin Makhramah. Miswar bin Makhramah itu tak ada khilaf. Memang sahabat.
Marwan ni yang jadi khilaf ni, ada khilaf ni pada saya lah kenapa dinafikan Marwan ini sebagai sahabat, kerana ramai yang tak setuju dengan dia. Dia orang politik. Pemerintah, kerajaan ni sebagaimana banyak kebaikan dia, jasa dia, orang yang suka dengan dia. Orang yang tak suka pun ramai juga. Yang tak suka tu tak suka sangat lah. Sampai ke peringkat benci. Itu antara sebabnya. Antara sebabnya mereka menafikan Marwan ini daripada menjadi sahabat, daripada seorang sahabat. Sedangkan kalau kita tengok tarikh lahir dia, tarikh meninggal dia tu, mungkin sekali dia tu sahabat. Bahkan ada orang lain yang lahir kemudian lagi daripada itu pun dia anggap sahabat. Kenapa kita tidak boleh anggap sahabat? Itu kena perhati, kena perhati betul. Bagi saya dia sahabat, memang sahabat. Kalau kita kata dah dia tidak beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hayat baginda, macam mana dia nak dikira sahabat? Kita tahu macam mana. Kita kata dia tu tidak beriman dengan Rasulullah tu, kita tahu macam mana. Kalau kita menafikan mudah-mudah begitu, berarti kita menafikan kedudukan seorang sahabat. Itu bahaya tu. Satu kesalahan besar. Kalau dia tu memang sahabat, kita nafikan. Tak kena lah. Sedangkan orang lain yang kemudian lagi, cuma orang-orang yang menafikan dia ni sahabat, dia kata orang lain walaupun lahir kemudian daripada dia, lebih muda daripada dia, dia anggap sahabat kerana dia lahir di Madinah dan Nabi itu berada di Madinah. Sedangkan Marwan ini dia tidak tinggal di Madinah. Dia tinggal di Mekah, di Taif itu ya. Tetapi kita kena ingat semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi Fatih Makkah, tadi kita duduk baca tentang pembukaan Mekah. Pembukaan Mekah di tahun ke-8. Tahun ke-8 tu Marwan sudah besar dah. Sudah besar dah. Kalau orang lain boleh kita anggap sebagai sahabat, kalau beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak kira lah beriman di mana, di Mekah, di Madinah, di mana pun samalah. Ketika itu Marwan ada ke tak ada? Tentu sekali ada. Sebab apa? Tak ada siapa pun yang sebut dia tak termasuk dalam orang yang Islam paling lewat pada pembukaan Mekah. Tak ada siapa pun kata begitu. Jadi kekiranya semua dah beriman semua, sampai kepada ketua kafir sendiri Abu Sufyan pun beriman tahun yang ke-8 tu. Tak pernah sabar kita kata budak ni tak beriman lagi pada masa tu. Tak beriman lagi pada masa tu. Dan kalau dia tak ada riwayat pun tak jadi masalah. Sebab dia sempat tengok Nabi dan dia beriman. Dia kira sahabat tu walaupun budak pun. Orang panggil sahabat kecil. Gitu je lah. Paling tinggi tapi sahabat juga. Cumanya cara Imam Bukhari mengemukakan riwayat ini diambil daripada Miswar bin Makhramah dan Marwan itu, nampaknya kedua-dua itu penting. Kedua-duanya itu penting. Seolah-olahnya kedua-duanya itu ada dalam peristiwa itu. Sebab itu diutamakan riwayat mereka. Ataupun kedua-dua mereka itu mendengar daripada sahabat lain. Orang panggil mursal sahabi. Miswar pun tidak ada dalam peristiwa itu. Marwan pun tak ada dalam peristiwa itu. Tetapi dia dengar daripada orang lain. Ini cerita Hudaibiyah. Hudaibiyah ni tahun yang ke-6. Kira-kiranya pada ketika itu Marwan baru umur berapa tahun? 4 tahun. Jadi kira-kiranya dia dapat daripada orang lain. Daripada orang yang menyaksikan peristiwa itu sendiri. Miswar ini pun termasuk dalam sahabat kecil juga. Jadi dengan sebab itu Urwah itu sebut 2 orang. Imam Bukhari ambil riwayat dia yang sebut 2 orang. Walau bagaimanapun kedua-duanya sahabat. Kalau sahabat dia tak sebut perawi di atasnya. Orang-orang yang betul-betul terlibat dalam peristiwa itu tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Boleh diterima, mursal sahabi diterima. Dan ini salah satu cara Imam Bukhari nak angkat Marwan. Yang ini bagi Imam Bukhari pada pandangan saya, dia mengangkat
Marwan ni setaraf lah dengan Miswar itu. Sama-sama sahabat Nabi SAW. Sebab itu diletakkan sekali. Dan riwayat dia diterima oleh Imam Bukhari. Bukan sebagai mutaba'ah. Kalau mutaba'ah cara lain. Persembahan dia tu. Ini tidak. Dua orang yang sama-sama meriwayatkan. Jadi ini sebagai kredit lah daripada Imam Bukhari terhadap Marwan. Kalau kita terima riwayat sejarah yang mengatakan Marwan ni begini, teruk lah. Macam-macam lah, zalim lah. Bunuh orang, macam-macam ceritanya. Penipu, ambil, guna harta rakyat, macam-macam. Bermakna dia tidak adil. Perawi itu tidak adil kalau macam tu. Kalau tidak adil, syarat perawi hadis sahih, dia kena adil. Macam mana Imam Bukhari ambil letak dalam kitab dia. Jadi Imam Bukhari ambil riwayat dia itu sendiri menunjukkan bagi Imam Bukhari dia ni orang baik. Kalau kita kata dia sahabat, satu, letak dia tu bersama dengan sahabat. Maknanya dia sahabat jugalah. Kemudian ambil riwayat dia. Maknanya dengan Imam Bukhari ambil riwayat Marwan ini seseolahnya dia nak menolak pendapat orang yang mengatakan dia ni zalim, dia ni begini-gini, jahat. Jadi tidak adil lah maksudnya. Imam Bukhari menerima keadilannya. Gitu. Itu yang sepatutnya kita faham begitu. Secara tidak langsung, secara senyap-senyap, bermakna Imam Bukhari menerima dia ni sebagai orang baik. Kalau tidak, sedangkan di sini kalau kita perhatikan kan, ni kan dia kata yazidu ahaduhuma ala sahibih. Masing-masing daripada dua orang ni menambahkan cerita daripada kawan dia. Jadi yang mana riwayat Marwan yang ditambah, yang mana yang ditambah oleh Miswar. Jadi masing-masing daripada dua orang ni menambahkan satu sama lain riwayat dia. Mana kedudukan riwayat dua-dua orang ni sama kedudukannya. Kalau tidak, bahagian yang ditambah oleh Marwan itu dia akan jadi dhaif. Yang mana bahagian mana? Cuba sebut bahagian mana, tak boleh nak sebut. Maknanya Imam Bukhari tak kisah bahagian mana yang ada dalam hadis ini, tak kira. Sebab kedua-dua perawi ini adalah sahabat dan riwayatnya boleh diterima kerana kedua-duanya adalah orang perawi yang adil. Kita tidak perlu ragu lagi. Tak perlu kamu tanya yang mana riwayat Miswar, bahagian mana, yang mana pula riwayat Marwan saja, tambahan daripada Marwan. Tak perlu kamu tanya begitu. Sebab apa? Tak jadi masalah pun riwayat sesiapa pun daripada dua orang itu. Sebab kedua-duanya adalah perawi adil. Itu kena faham tu. Sebab kalau kita berhadapan dengan musuh Islam macam Syiah apa, banyaklah dia kritik, tak mahu terima langsung Marwan ini. Masalahnya bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah, bukan sahaja dalam Bukhari. Dalam Muwatta Imam Malik, Imam Malik terima riwayat dia. Bahkan dengan jelas, lebih jelas lagi. Fatwa dia Imam Malik pakai. Mana dia bukan calon-calon orang. Ahli fatwa juga dia tu. Bukan calon-calon orang. Jadi ini semua menunjukkan Marwan bin Al-Hakam itu seorang khalifah yang adil, yang baik. Secara tidak langsung. Walaupun dia tidak ceritalah tentang Marwan itu, sistem pemerintahannya, cara pemerintahannya macam mana. Tak sebut. Tapi dengan cara dia terima riwayat Marwan ini, berarti dia mengesahkan, dia mengiktiraf Marwan ini seorang yang adil. Itu maksudnya. Kalau Miswar tu tak jadi masalah sebab dia tidak jadi pemerintah, dia tidak jadi khalifah, dia tidak jadi gubernur, dia tidak jadi apa. Kalau Marwan ni jadi gubernur lagi. Di zaman Sayyidina Uthman, di zaman itu, di zaman ini. Kalau kita terima dia ni orang tak bagus, macam mana sahabat-sahabat yang begitu ramai menerima dia dengan baik? Melantik dia pegang jawatan yang besar-besar begitu. Kalau kita tengok Sayyidina Uthman memilih dia jadi menantu dia tu pun satu keistimewaan dah kita tengok. Jadi dengan sebab itu, dengan sebab adanya riwayat-riwayat sejarah yang tidak sahih, tak boleh kita nak buang yang sahih ni. Itu bagi saya itu maksudnya. Marwan ini bukan dari tabaqah tabi'in,
seperti Urwah, sebab itu munasabah lah kalau Urwah meriwayatkan daripada dia. Sebab ini tabaqah di atas daripada tabaqah tabi'in, kedua-dua orang ni. Dan yang Urwah meriwayatkan daripada mereka berdua ni boleh jadi ketika mereka berdua ni terima riwayat ini, mereka berdua bersama. Berdua bersama. Jadi mereka boleh saling menguatkan satu sama lain atau menambahkan satu sama lain, mengingatkan satu sama lain, boleh. Mereka berdua ni selalu kalau riwayat Urwah bin Az-Zubair lah, selalu mendengar riwayat daripada sahabat di atasnya bersama. Dengan sebab itu dia sebutkan bersama. Jelas ke tidak tu? Jelas ke tidak? Dah boleh tangkap dah tu? InsyaAllah Dapat. Boleh ya? Boleh. Boleh. Sebab lain kali saya akan tanya pula tu. Tak jauh, dekat lagi. Riwayat selepas ini. Riwayat selepas ini. Cikgu Rashid tu mic tu bunyi tak sedap. InsyaAllah boleh dah Maulana. Boleh? Okey. Itu sebenarnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Marwan bin Al-Hakam ni sebagai nak mentakdilkannya. Itulah. Sebagai nak menerima baik dia ni, sebagai seorang perawi yang baik. Jadi secara tidak langsung ini menolak riwayat-riwayat sejarah yang sebut macam-macam yang tidak baik terhadap dia. Tak betul lah mana semua. Kalau kita terima itu, kita mesti akan persoalkan kenapa Imam Bukhari terima daripada perawi yang zalim, yang jahat. Jadi perawi yang tidak adil tu luas makna dia. Antaranya perawi yang akhlaknya tidak teruk. Orang yang tidak zalim, orang yang tidak jahat, bukan fasik, bukan apa semua tu. Itu makna adil tu. Jadi lawan dia macam fasik lah. Makna secara tidak langsung Imam Bukhari menganggap Marwan ini seorang yang baik. Seorang yang baik. Gitulah kesimpulannya. Jadi mereka meriwayatkan. Okey. Tak apalah. Kemudian Zuhri kata ketika menyampaikan hadis ini, aku hafal sebahagiannya. Sementara sebahagian yang lain pula, aku diperingatkan oleh Ma'mar. Daripada Urwah bin Az-Zubair. Okey. Keduanya saling menambahkan satu sama lain. Mereka berdua berkata, pada peristiwa Hudaibiyah, Nabi SAW berangkat dari Madinah bersama lebih 1,000 orang sahabatnya. Apabila sampai di Dhul Hulaifah, itu kita dah baca tadi. Ininya saya nak jelaskan. Nabi SAW mengikat dan menandai haiwan kurbannya. Ini terjemahan kepada ni. Ni. Qalladal hadya wa ash'arahu. Qalladal hadya wa ash'arahu. Terjemahan pada itu. Qallada itu maknanya mengikat binatang kurban dia. Jadi mengikat tu bukan ikat tak boleh berjalan dah. Ikat tu sebagai ikat tanda. Pakaikan apa-apa ke di tengkuk dia tu, di leher dia tu, pakaikan apa-apa. Itu maksudnya. Atau paling tidak orang zaman dahulu, dia sangkut selipar ke, selipar yang sudah buruk tu, dia sangkut situ sebagai tanda ini binatang kurban, binatang yang hendak dibawa ke Mekah untuk dikurbankan di sana. Itu taklid orang panggil. Qallada taklidul hadi. Taklidul hadi, pakaikan sesuatu sebagai tanda ini binatang kurban. Itu maksud qallada. Wa ash'arahu ni isy'ar masdar dia. Isy'ar ini menandainya. Bukan tanda macam mana. Ini ada tanda khusus, iaitu dengan menoreh sedikit, dengan sesuatu yang tajam bahagian bonggol unta itu supaya ia berdarah sedikit. Dan dia jadi macam tanda di situ. Tanda. Jadi orang-orang yang lalu lanak akan tengok. Dia tidak akan ganggulah unta-unta yang dibawa untuk dikorbankan di Mekah tu. Dia tidak akan ganggulah.
tidak akan bebankannya dengan barang-barang yang berat yang mungkin menyebabkan binatang itu jadi sakit, tak mampu berjalan tu. Dia tidak akan halal, tidak akan naik dan sebagainya. Itu maksud tanda tu. Jadi isy'ar ni tanda dengan toreh, itu asalnya. Itu asalnya. Kalau tanda sebagai ia binatang kurban saja, taklid saja tadi sudah cukup dah. Gantung apa-apa tu. Jadi gantung tu dia boleh tanggal, boleh tercabut. Kalau kita gantung gitu boleh tercabut, boleh putus tali dia ke. Tapi kalau dengan isy'ar ini, bekas darah tu akan nampak di atas bonggol unta. Jadi ini tanda yang agak tetap, agak kekal, tidak boleh hilang dengan mudah. Kalau tanda gantung apa-apa di leher dia tu, mungkin juga putus ke apa ke. Itu maksudnya. Wa ahrama minha bi umrah, dan Nabi berihram, pakai ihram untuk buat umrah maksudnya. Ini kena perhati ya. Mengikat dan menandai haiwan itu maksudnya isy'ar. Jadi masalah isy'ar ini ada khilaf ulama juga. Jumhur ulama mengatakan itu sunnah Nabi. Nabi ada buat begitu. Tapi Imam Abu Hanifah tak mahu pakai. Dia kata isy'ar itu dia pada dasarnya boleh terima, tapi buat cara lain lah. Kalau ada cara lain yang ditetapkan oleh pihak pemerintah misalnya, tanda begini, cap begini misalnya, ataupun kita kacip dengan apa-apa ke dekat telinga dia ke apa ke, yang tidak mencacatkan dia lah kira-kira. Ataupun kita cat dengan apa-apa cat yang tidak boleh tanggal dekat mana-mana bahagian tubuh dia tu, itu boleh. Tapi dengan toreh begitu tu cara lama kata dia. Kalau dengan toreh begitu kadang-kadang orang ni dia lebih-lebih, jadi dia mencederakan unta tu. Menyebabkan unta tu jadi sakit. Bila jadi sakit, tak bolehlah nak turun berjalan, nak pergi ke Mekah tu bersama-sama orang yang nak pergi ke Mekah tu. Sebab itu dia larang. Dia kata walaupun Nabi SAW buat, tapi dia takut. Kerana takut orang akan berlebih-lebih, dia akan memudaratkan binatang. Jadi dia melarang. Dia melarang daripada melakukan isy'ar seperti itu. Kalau isy'ar dengan dalam bentuk lain, boleh. Walaupun tidak sunnah. Nabi SAW tak buat dulu. Itu sekadar nak bagi tahu kepada orang saja. Ini binatang kurban. Itu saja. Nak bagi tahu tu untuk apa nak bagi tahunya? Supaya orang tak ganggu. Gitu. Nabi SAW juga menghantar seorang pengintipnya dari suku Khuza'ah. 686. Namanya ialah Busr bin Sufyan bin Amr bin Uwaimir al-Khuza'i. Abu Umar berkata dia telah memeluk agama Islam pada tahun ke-6 Hijrah dan telah ikut serta dalam peristiwa Hudaibiyah. Hafiz Ibn Hajar menyebut namanya Bishr bin Sufyan. Dekat-dekat itu Busr, Bishr bin Sufyan. Bukan Busr bin Sufyan. Maknanya Nabi SAW ni dia percaya sahabat-sahabat dia. Baru masuk Islam pun Islam dia tu kuat sehingga boleh jadi pengintip dah. Itu kesan bersahabat dengan Rasulullah. Sekejap masuk Islam tu jadi baik. Tu jadi boleh dipercayai sampai begitu sekali. Itu yang Nabi hantar sebagai pengintip dia. Kemudian setelah berjalan dan sampai dia Ghadirul Ashtat, pengintipnya datang dan berkata, ni di dalam riwayat Ibnu Ishaq tersebut pengintip Nabi SAW datang ketika baginda berada di Usfan. Sedangkan di dalam riwayat Bukhari ini tersebut dia datang ketika baginda di Ghadir al-Ashtat. Riwayat Ahmad lebih menjelaskan lagi tempat sebenar pertemuan pengintip itu dengan Rasulullah SAW. Teksnya ialah wasara Rasulullah SAW hatta idza kana bi Ghadir al-Ashtat qaribun min Usfan atahu 'ainuhu al-Khuza'i. Bermaksud Rasulullah SAW terus berjalan sehingga sampai di Ghadirul Ashtat dekat Usfan.
Jadi berbeza tu antara riwayat Ibn Ishaq, dia kata dia Usfan betul. Sedangkan berdasarkan riwayat Bukhari ini di Ghadir Ashtat. Ghadir Ashtat itu bukan di Usfan, tapi tidak jauh lah daripada Usfan. Jadi kita nak pakai yang mana bila bertembung riwayat sirah dengan riwayat hadis, mestilah kita pakai riwayat hadis yang sahih. Sebab apa? Sebab dia lebih tepat lah. Datanglah pengintipnya dari Bani Khuza'ah itu, yang namanya Busr bin Sufyan tadi. Di situlah dia bertemu dengan Rasulullah SAW. Ghadirul Ashtat adalah nama satu tempat yang tidak jauh juga dari Hudaybiyah, tidak jauh juga daripada Hudaybiyah. Sebagaimana Usfan pun begitu juga, tidak jauh, tapi tempat yang berbeza tu. Ghadir Ashtat dengan Usfan itu dua tempat yang berbeza. Lalu dia ceritalah, jadi dia pergi hasil pengintipan dia tu, dia cerita kepada Rasulullah. Dia kata sesungguhnya orang-orang Quraisy telah berkumpul untuk menghadapimu. Mereka telah berkumpul dan mengerahkan beberapa suku kaum. Jadi beberapa suku kaum ni terjemahan kepada Al-Ahabish. Ahabish adalah jamak, kata jamak bagi perkataan Uhbush yang berarti kumpulan. Jadi Ahabish beberapa kumpulan lah. Jadi Ahabish berarti banyak atau beberapa kumpulan, jamaat. Ibnu Duraid berkata, Hubaish adalah nama satu bukit. Di bawah bukit itulah beberapa suku kaum telah membuat perjanjian untuk sama-sama memerangi orang-orang Islam. Bersempena dengan nama bukit itulah mereka dikatakan Al-Ahabish. Ini mengikut Ibnu Duraid, ahli bahasa. Jadi ikut mana-mana pun, bukan puak-puak Quraisy sahajalah yang nak menghalang Nabi ni. Mereka akan memerangimu, menghalangi dan menyekatmu dari Baitillah, kata dia. Itu hasil pengintipannya. Bila dia pergi intip, dia tahu mereka ni sudah memang bertekad untuk buat begitulah. 6, 8, 9. 6, 8, 9. Sekarang ni boleh dah orang lain baca. 6, 8, 9. Inilah yang diceritakan oleh pengintip Rasulullah SAW kepada baginda. Daripada riwayat Imam Bukhari di dalam kitab Asy-Syuruth, dapat diketahui bahawa Nabi SAW telah menceritakan kepada para sahabatnya di Ghamim tentang kedatangan pasukan Khalid bin Al-Walid. Itu juga sebenarnya diberitahu oleh pengintip tersebut kepada baginda. Menurut Syekh Zakaria di dalam kitabnya Juz'ul Haji wal Umrah, kedatangan pasukan Khalid bin Al-Walid diketahui Nabi SAW melalui wahyu khafi dari Allah. Apa yang diberitahu oleh pengintipnya hanya yang tersebut di dalam riwayat 4175 ini sahaja. Itu tentang bagaimana Nabi SAW tahu begitu, kerana diceritakan oleh pengintip ni. Tetapi riwayat Bukhari dalam kitab Usyur, kita dapat tahu Nabi SAW, sahabat ni lah juga yang ceritanya di Ghamim, tentang pasukan Khalid bin Al-Walid. Jadi Khalid bin Al-Walid pada ketika itu belum Islam lagi. Pada ketika itu belum Islam lagi. Jadi maknanya orang kafir ni memang telah merancang dengan menyediakan beberapa pasukan tentera, antaranya yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid. Nabi SAW dah dapat tahu juga. Jadi berdasarkan riwayat Imam Bukhari dalam kitab Asy-Syuruth, sahabat ni lah juga, pengintip inilah juga yang bagi tahu kepada Rasulullahnya. Walau bagaimanapun, menurut Syekh Zakaria dalam kitab dia Juz'ul Haji wal Umrah, yang betulnya yang bagi tahu tentang pakatan musuh-musuh tu, yang dia bagi tahunya satu saja yang ada dalam riwayat ini. Adapun tentang pasukan Khalid itu, Nabi tahu melalui wahyu, bukan melalui pengintip ini. Itu bezanya. Pandangan itu berbeza di situ. Baginda lalu bersabda, wahai sahabat-sahabatku, berilah pandanganmu kepadaku. Seperti yang kita dah baca tadi.
seperti yang kita dah baca tadi. Jadi apakah kamu fikir aku perlu menuju, yang pergi kepada keluarga dan anak pinak orang-orang yang hendak menghalangi kita dari Baitullah? Maknanya puak-puak ni telah buat pakatan besar untuk memerangi kita, menghalang kita sampai ke peringkat mungkin akan berlaku bunuh-membunuh ni. Jadi apa kata? Kamu fikir macam mana kalau kita pergi macam seranglah keluarga dia, keluarga golongan-golongan yang pergi menyokong puak-puak kafir Quraisy ni. Kalau kita pergi serang keluarga dia, anak pinak dia, keluarga dia yang tertinggal tu, tentu yang lelaki-lelaki yang gagah-gagah tu pergilah sana. Bila kita serang di sini, itulah Nabi kata ni, jika mereka datang kepada kita, bila dia dengar kita keluarga mereka telah diceroboh, mereka akan datang. Jika mereka datang kepada kita, berarti Allah Azza wa Jalla telah memotong satu kumpulan daripada orang-orang musyrikin. Jadi mereka berpecahlah dengan cara begitu. Macam mana Nabi SAW bagi pandangan lah. Macam mana kalau kita buat begitu? Jika tidak, kalau mereka tak mari, mereka tetap duduk di sana juga. Biarlah keluarga dia, ahli keluarga dia, anak isteri dia ditangkap dan dijadikan hamba abdi. Mereka tidak pulang untuk membela, melindungi keluarga mereka. Kalau kata tidak, kita biarkan mereka menjadi orang-orang yang diperangi. Mana mereka nak berperang, kalau macam tu biarlah. Tapi Abu Bakar kata begini. Jadi apa maksud Nabi SAW kata begini ni? Ini termasuk dalam tempat yang rumit juga dalam Sahih Bukhari. 690. Apa maksud ni? Nabi SAW kata begitu. Satu kumpulan. Satu kumpulan. Ini kan satu kumpulan daripada orang-orang musyrikin. Bermakna ni, jika mereka datang kepada kita, berarti Allah Azza wa Jalla telah memotong satu kumpulan. Jadi ini terjemahan kepada perkataan mana dalam teks itu? Baik, kita nak tengok. 690. Tadi Zulkifli tadi baca, sila baca lagi, sambung lagi. 690, satu kumpulan adalah terjemahan yang dipilih bagi perkataan aina yang tersebut di dalam sabda Nabi SAW di atas. Ia mempunyai banyak makna. Antaranya ialah mata, pengintip dan lain-lain. Salah satu maknanya ialah satu kumpulan. Selain dengan makna satu kumpulan, ia juga boleh dipakai dengan erti pengintip. Para ulama berbeza pendapat tentang maksud sebenar potongan sabda Nabi SAW ini. Tiga daripadanya adalah yang paling popular, iaitu satu, orang-orang Quraisy telah bergabung dengan beberapa kabilah Arab yang lain untuk memenangi orang-orang Islam. Mereka telah meninggalkan di belakang anak pinak dan ahli keluarganya dalam keadaan tidak selamat. Maka sepatutnya kita menyerang rumah-rumah kabilah-kabilah itu. Bila mereka mendapat tahu tentang serangan kita, mereka akan segera pulang untuk menyelamatkan keluarga masing-masing yang telah terancam. Dengan begitu akan menjadi lemahlah kekuatan pasukan tentera Quraisy kerana sekutu-sekutunya telah berselerak. Itulah maksud sabda Rasulullah SAW, kana Allah azza wa jalla, kana Allahu azza wa jalla. Ya. Qad qata'a aina minal musyrikin. Ainan minal musyrikin. Ya. Berarti Allah Azza wa Jalla telah memotong atau memisahkan satu kumpulan daripada orang-orang musyrikin. Jika mereka tidak datang untuk menyelamatkan anak pinak dan ahli keluarganya, kita akan mengalahkan mereka dengan menguasai rumah-rumah, harta benda dan anak pinak mereka. Perkataan ainan di sini dipakai dengan erti satu kumpulan. Ibnu Al-Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad berkata erti ini difahami daripada satu riwayat Imam Ahmad di dalam musnadnya. Lafaznya ialah wa in yajinu takun yaji'u wa in yaji'u
takun unuq wa in yaji'u takun unuqa qata'aha Allahu. Takun unuqan qata'aha Allah. Takun unuqan qata'aha Allahu. Perkataan unuqa di dalam hadis ini bererti satu kumpulan. Oleh kerana perkataan aina juga ada digunakan dengan erti satu kumpulan, maka sesuailah ia dengan erti unuqan yang terdapat di dalam riwayat Musnad Ahmad itu. Maulana Rashid Ahmad Al-Gangohi di dalam kitabnya Lami' Ad-Darari menyatakan Ad-Darari menyatakan maksud sabda Rasulullah itu dengan berkata, wa ma'na qawluhu qata'a aina minal musyrikin ayyu jama'ah minal musyrikin fa innal kuffara lima raja'u ila ahlihim lam yabqa ma'a ahli makkah minhum ahada fataqalla jama'atihim. Tak ada baris tu banyak tak kena Siapa boleh baca dengan baris yang betul ni? Tak ada baris ni. Silakan. Siapa boleh baca? Ini pun test jugalah. Siapa boleh baca? Silakan. Baca biar betul lah. Kadang-kadang ada baris kan, kadang-kadang tak ada baris je. Sila baca. Cuba. Wa ma'na qawlihi qata'a aynan minal musyrikin ay jama'atan minal musyrikin fa innal kuffara lamma raja'u ila ahlihim lam yabqa ma'a ahli makkah minhum ahadun fatakillu jama'atuhum. Betul tak tahu kan? Lebih baik daripada yang tadilah. Lebih baik daripada Zulkifli. Zulkifli pun kena tingkatkan lah. Tapi ada sesiapa perasan ke? Ada tak kena tadi? Siapa baca kemudian ni? Muhammad Adib. Muhammad Adib. Siapa boleh kesan bacaan Muhammad Adib tadi betul 100% ke ada lagi yang tak kena? Silakan. Ini pun test jugalah. Tidak selalu kita buat begini jangan. Siapa boleh tepat, baca dengan tepat? Muhammad Adib baca tadi tu, ada lagi ke yang tak kena? Kena 100%. Ada beza ke maksud Maulana kalau baris tersalah? Tentu sekali. Tentu sekali. Ada sesiapa boleh? Kebetulan ini tak ada baris pula tu. Memang dalam kitab tu pun tak ada baris kan. Yang saya nampaknya yang Muhammad Adib baca tadi bagus dah tu. Banyak betul dah. Yang tak tepatnya sini dia baca jama'atun. Gitu ke Muhammad Adib baca tadi? Betul tu. Jama'atan ni. Sepatutnya jama'atan lah. Lepas tu ni baca apa ni macam ni? Yang ni akhir ni. Itu tak pasti yang tu tadi. Tadi baca salah fatakillu. Macam mana tadi? Sikit ni maksud. Fatakillu tadi salah macam tu. Betul lah tu. Betul ke? Betul lah. Jadi jamaah tu jadi fa'ilnya kan? Ini maknanya sabda Nabi qata'a ainan minal musyrikin itu berarti Allah memotong jama'atan. Jadi ainan tu jama'atan. Satu kumpulan orang musyrikin. Kerana orang-orang kafir itu bila mereka pulang kepada ahli keluarga mereka, tidak akan tinggal lagi bersama penduduk Mekah. Sesiapa pun kalau masing-masing balik. Jadi akan berkuranglah kumpulan mereka. Jadi ini salah satu siasat perang juga, strategi perang juga. Itu satu pandangan. Yang kedua, tadi Zulkifli bacakan. Silakan Zulkifli, teruskan. Yang kedua, jika perkataan aina di dalam sabda baginda itu dipakai dengan erti pengintip pula,
maka ia bermaksud jika kita menyerang rumah-rumah kabilah-kabilah itu dan mereka datang untuk menyelamatkan anak pinak dan ahli keluarganya, pada ketika itu kita tidak perlu lagi menghantar pengintip untuk mengintip seramai mana ada orang-orang yang akan berperang di Mekah. Ini kerana pengintip dihantar untuk mengetahui bilangan musuh dan lain-lain. Teruskan. Bila kita sudah mengetahui bahawa hanya tinggal orang-orang Quraisy sahaja di Mekah, orang-orang lain pula telah pun berselerak dan keluar dari Mekah untuk menyelamatkan anak pinak dan ahli keluarga mereka. Maka untuk apa lagi dihantar pengintip dalam keadaan rahsia? Mereka telah pun dalam keadaan rahsia mereka telah pun diketahui. Dalam keadaan ini sabda Nabi SAW, "Qata'a aina minal musyrikin." Ainan. Qata'a ainan minal musyrikin itu bermaksud Allah akan membuatkan kita tidak memerlukan pengintip lagi untuk mengintip orang-orang musyrikin. Itu pandangan yang kedua. Yang ketiga, teruskan. Yang ketiga, jika perkataan ainan di dalam sabda Nabi SAW itu dipakai dengan erti pengintip juga, maka satu lagi maksud boleh difahami daripadanya. Al-Aini, Al-Qastallani dan Maulana Ahmad Ali Saharanpuri juga telah mengemukakan pendapat ini di dalam kitab mereka masing-masing. Maksudnya ialah jika mereka datang juga untuk berperang dengan kita, bererti Allah mensia-siakan pengintip yang kita hantarkan untuk mengintip mereka. Ia tidak berguna apa-apa kepada kita. Seolah-olahnya kita tidak menghantar pun pengintip untuk mengintip mereka. Teruskan. Pendapat ketiga ini tidak tepat kerana faedah menghantar pengintip seolah-olahnya untuk mengelak daripada berlaku perang semata-mata. Jika berlaku juga perang, maka tidak berfaedahlah pengintip. Sedangkan pengintipan itu tetap juga berguna walaupun berlaku perang. Paling tidak maklumat yang disampaikan oleh pengintip boleh juga digunakan untuk mengatur strategi perang. Ini silap. Digana pula. Digunakan untuk mengatur strategi perang. Itulah maksud potongan sabda Nabi SAW. Qata'a ainan minal musyrikin. Ini antara tempat yang payah tu dalam Sahih Bukhari ni. Apa maksud dia? Di sini pun kita dah tengok tiga pendapat ulama dalam memahami maksudnya. Kalau kita pakai zahirnya, Allah memotong mata daripada orang-orang musyrikin. Tidak gitu maksudnya. Tidak begitu. Jadi ainan tu tak boleh dipakai dengan arti ain mata. Kalau dengan makna pengintip, ain ni berpuluh-puluh maknanya ain. Perkataan ain ini banyak maknanya. Dengan makna emas, macam-macam lagi. Dengan makna mata air, boleh ainan. Tetapi itulah apabila kita bertemu di suatu tempat penggunaan itu, kita kena pastikan dia pakai dengan makna apa. Jadi di sini ada dua makna. Sama ada dengan makna jamaah, kumpulan, atau dengan makna pengintip. Itu yang sesuai. Tapi yang terbaik daripada tiga pandangan tadi, dua yang pertama tu boleh kita pakai. Yang ketiga tu agak kurang sesuai. Jika tidak, kita biarkan mereka menjadi orang-orang yang diperangi mahrubin. Mahrubin. Ini perkataan mahrubin ini boleh juga diterjemahkan dengan dalam keadaan dirampas harta bendanya dan dalam keadaan ditangkap serta dijadikan hamba abdi anak isterinya. Itu maksud mahrubin. Jadi ada dua makna lah mungkin boleh dipakai, dipilihlah antara dua tu. Seterusnya bila Nabi SAW kata begitu, Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, kau keluar dengan niat hanya untuk beribadah di Baitillah. Engkau tidak bermaksud membunuh sesiapa dan seterusnya. Jadi ini maksud asal Nabi SAW itu untuk pergi buat umrah, ibadat, bukan pergi nak perang. Tetapi oleh kerana mungkin orang kafir pun dia ada pengintip dia juga. Mereka ingat Nabi SAW nak pergi serang.
Mekah tu. Padahal yang Nabi SAW memang nak pergi, nak menakluki Mekah sebetulnya 2 tahun selepas itu. Bukan pada tahun yang ke-6, tahun yang ke-8. Itu memang pergi, memang bersiap. Kalau perang pun perang. Ini asalnya tidak maksud perang. Engkau tidak bermaksud membunuh sesiapa pun dan tidak juga bermaksud memerangi sesiapa pun. Jadi teruskanlah dengan niat asal itulah. Kecuali kalau orang halal juga kita, barulah kita perang. Mendengar pandangan Abu Bakar itu Rasulullah SAW bergeraklah kamu dengan nama Allah. Zulkifli boleh lagi baca? InsyaAllah boleh mana. Teruskan. 692 Rasulullah SAW menerima pandangan Abu Bakar itu dan terus berangkat. Mereka kemudian disekat oleh orang-orang kafir di Hudaibiyah. Setelah berlaku perjanjian damai di Hudaibiyah pada tahun ke-6 itu, semua mereka pulang ke Madinah. Antara persetujuan yang dicapai dalam perjanjian itu ialah pihak berkuasa Mekah membenarkan mereka datang ke Mekah untuk mengerjakan umrah pada tahun berikutnya. Kerana itulah Rasulullah SAW bersama para sahabatnya melakukan umrah qada pada tahun ke-7 Hijrah. Sebab itulah dipanggil umrah qada. Padahal tak ada qada pun. Maknanya tak jadi, sebab tak jadi tahun yang ke-6 tu dah selesai dah kurban kabinatan tu, cukur kepala semua selesai dari situ, tahallul. Orang kafir setuju. Mana ketika mereka masih berkuasa lagi lah, tahun yang ke-7 tu, kalau tahun depan boleh mereka kata pergi. Itu pun dengan syarat-syarat, dengan syarat-syarat yang diberikan oleh mereka. Jadi itulah ceritanya. Rupanya tidak berlaku perang pun. Yang terjadinya ialah adanya perjanjian damai di antara Rasulullah SAW dengan orang kafir. Di situlah ditulis surat perjanjian damai itu. Dan antara yang ditulis dalam perjanjian damai itu kita sebahagiannya kita telah baca dalam hadis yang lalu dan sebahagiannya dalam hadis selepas ini. Jadi rasanya sekadar itulah dulu. Satu hadis saja. Yang satu lagi itu biarlah dulu. InsyaAllah untuk seterusnya. Tak sempat dah kita nak baca. Jadi begitulah sekadarnya untuk hari ini. Sekarang boleh kita bincang insyaAllah. Kalau ada apa-apa kemusykilan silakan. Ada apa-apa kemusykilan? Saya ni Maulana, Teo Rashid ni. Ya. Silakan. Saya guna handphone sekarang ni. Tak ada gangguan. Boleh tak? Rupanya gangguan tu laptop saya tadi. Okay, gambar-gambar tak ada lah ni. Saya guna handphone. Boleh. Saya pun macam meluahkan perasaan juga ni. Macam mana? Itulah saya tengok ni pun nota Maulana ni sangat terperinci. Ni usaha ni memang kelas tahun 2 lah. Nak dapat macam ni, boleh buat macam ni. Memang sangat terperinci, halus dan sebagainya. Jadi bila ada orang kata Maulana ni, saya cukup macam nak kata macam mana. Saya tak faham orang tu macam mana cara fikirannya. Ini bukan orang lena ni boleh buat nota macam ni. Orang belajar 10 tahun pun masanya tak boleh buat ni. Nota yang macam ni sangat terperinci ni. Jadi ada ustaz kita yang kata Maulana. Dan ustaz ni banyak pengaruh. Masyarakat kita, dan saya pun ada kenal kawan juga, kawan yang menyokong ustaz ni, ikut kuliah ustaz ni, dan kawan ni memang ada semangat beragama, anak hantar sekolah agama, tapi mengikut ustaz yang macam ini. Dan bila saya bagi pandangan yang berbeza, saya kutip pandangan macam Maulana, tapi tak sebutlah. Saya pun kena Wahabi juga. Saya macam ni pun dia kata Wahabi. Jadi saya duka cita lah. Masyarakat kita macam ni tak pandai memilih guru. Betul. Ini penyakit masyarakat, dah jadi penyakit masyarakat. Itulah. Dan dan yang pada saya lah, kalau bayar 50 sebulan tu murah sangat lah dapat macam ni. Bernilai duit kita. Kalau kita banding beli kuih sekarang ni 50 sen, kuih kecil je. Yang tak berharga kuih kita.
Jadi saya rasa sangat murah lah kursus ni, RM50 ni dengan nota yang sebegini ni. Itu antara luahan jugalah. Luahan juga. Dan kemudian saya pun ada soalan ni juga. Oh, saya teringat Cikgu Rashid. Saya takut saya terlupa nanti. Cikgu Rashid saya rasa ada sebut hari tu di Kedah dalam khutbah Jumaat dia baca khutbah Jumaat dia tu tentang hijrah ni. Bukan malam hari tapi siang. Ya, saya ada sebut. Betul. Seluruh negeri dia ikut Sahih Bukhari. Seluruh negeri Kedah tu dibaca atau dah tahu. Masih tempat saya lah. Tapi biasanya khutbah ni Jabatan Agama sediakan kan? Agaknya mungkin seluruh Kedah lah agaknya. Kalau boleh Cikgu Rashid kongsikan kepada saya khutbah tu. Di mana boleh dapat? Atau dia ada ke apa ni macam website dia sendiri ke? Okey, saya kalau tengok website Jabatan Agama Islam Kedah mungkin ada lah agaknya. Takut ada. Bulan berapa tu? Bulan berapa? Hijrah awal tahun ni lah agaknya, hijrah kan? Awal tahun. Tak apa. Kalau saya cuba cari laman web lah. Ya, kalau saya tak dapat juga saya nak minta khidmat. Saya cuba cari lah. Cuba cari. Sebab itu bagus tu, ramai yang keliru tu. Ramai yang keliru. Tapi maknanya kalau macam tu di Kedah pun sudah ada perubahan juga tu. Tapi masih ada banyak lagi lah yang tidak diubah. Betul lah. Banyak lagi lah. Memang lah. Itu antara yang diubah lah. Tapi saya mengharapkan sebab penyakit ni semakin menjadi-jadi apabila dia orang yang duduk di jabatan agama, duduk di tempat-tempat itulah penting dalam kerajaan tu berhubung dengan agama ni. Mereka ni kalau tak sedar habislah. Makin teruklah penyakit ni jadi. Itu saya bimbang sekali. Yang paling saya bimbang itu. Kalau orang-orang yang duduk di tempat-tempat itu, dia sendiri pun tak faham. Dia sendiri pun tak terpengaruh dengan Habib lagi. Duduk kata Syekh Nazim tu tak sesak lagi. Habib kalau macam tu. Lagi teruklah, lagi cepatlah penyakit ni merebak. Tentang Habib ni saya pun ada nak soal. Saya ada dengar video Maulana tentang Maghazi ini. Saya rasa Maulana ada sebut tentang Habib Umar. Ya. Habib Umar ni yang saya ada baca biodata dalam wiki tu, dia kata salah antara orang berpengaruh orang Islam berpengaruh di dunia lah. Habib Umar yang dia pernah datang ke Malaysia bagi ceramah, saya rasa ceramah Madani tu. Apa pandangan Maulana lah tentang Habib Umar ni? Mungkin Maulana kenal agaknya kot. Dia bagi saya seperti yang saya sudah cakap tu, saya tak berubah. Memang begitu. Sekarang ni kalau peserta-peserta kita hari ni yang ada hari ni nak tahu lagi senang, lagi mudah, lagi teruk. Yang saya tahu tu dulu lama saya dah tahu, dah nampak dah. Kalau orang ikuti perkembangan Habib sekarang ni, terutama di Indonesia, lagi nampak mengarut lah pokok ni. Cuba tengok YouTube sudah memadai. Memang mengarut. Bahkan di sesama mereka pun sekarang ni dah ada dah tokoh-tokoh yang mula mempertikaikan tentang keturunan, dakwah keturunan Nabi tu. Mereka membuktikan tidak betul pun pokok ni keturunan Nabi. Tak betul pun. Ini bahaya ni. Jadi kita ni mengancam agama, mengancam umat ni banyak pihak sangat. Jadi kalau pihak berkuasa agama tu pun naif, bahaya, teruklah jadi. Teruklah jadi. Orang-orang yang macam tu dibiarkan. Dipanggil, dijemput lagi, dimuliakan. Sedangkan orang-orang yang betul-betul tahu tentang agama ni macam-macam halangan. Yang saya tahu terakhir itu saya dengar sedikit itu daripada Dr. Basri dalam YouTube. Dia kata dia tidak diberi tauliah di Terengganu. Padahal dia sebelum itu berapa puluh tahun duduk mengajar, tak ada apa-apa pun. Maknanya yang terkini itu kalau macam tu, malanglah untuk umat Islam Terengganu sebenarnya. Bahaya tu. Cuma nak minta nasihat kepada Maulana sikit. Macam kami ni pelajar kita nak bawa masuk sunnah dalam keluarga ni susah sikit. Macam saya sendiri kan, bapak bertua, mak bertua ni kan duduk getih dengan ni. Kadang-kadang kita ni dituduh Wahabi memanglah nak bawa masuk sunnah secara perlahan-lahan dalam
dalam keluarga ni. Ya. Dia begini. Kalau dah sebut dah tadi Habib tu, saya dah tengok banyak sangat yang mengaruh Habib ni. Terutama hari ni kan, kita sehingga boleh buat koleksi. Jadi orang-orang yang terpedaya sangat tu tengok dan cuba fikirlah. Gunalah fikiran tu sikit, akal tu sikit. Macam ni kau agama. Nak tuduh orang mudah saja nak tuduh tu. Masalahnya yang sebenar kita ni nak jadi macam mana? Kesian kepada orang ramai ni. Yang sebab jadi begini ni sebab banyak pihak institusi agama tu, pihak berwajib lah kita kata. Mereka tu sendiri pun masih kabur lagi dalam masalah ni. Tak jelas. Bahkan setengah-setengah tu memang suka pun. Memang menganggap itu Islam yang betul. Walaupun begitu karut dengan khurafatnya, dengan merapunya, dengan bid'ah tak kira lah. Ini satu ujian besar daripada Allah kepada umat Islam di Malaysia ni bagi saya. Itulah. Kena baikilah, kena usahalah macam mana-mana. Jadi kena kena jagalah kita orang yang bawa sunnah ni, kena sabar banyak-banyak. Kemudian jangan ada perangai-perangai yang teruk-teruk macam mereka itu. Lama-lama orang akan fikirlah, tengoklah. Cuba tengok orang yang kamu tuduh macam-macam ni macam mana dia. Yang tu pula tiba-tiba kamu tengok. Lama-lama orang akan fikir. Gitu caranya. Kita nak buat macam mana? Ini bahaya apabila pihak pemerintah tu tak sedar habis. Itu paling bahaya kepada orang ramai. Sebab orang ramai ni kan dia percaya majlis-majlis agama, jabatan agama, dia percaya. Dia apa kemampuan dia? Dia nak buat apa? Setakat mana dia tahu? Dia ikut sajalah. Itulah kesianlah orang ramai. Jadi kita lah terutama ni yang belajar-belajar ni kan kena fikirlah. Kena berusaha lebih kuat. Paling tidak kita boleh ajak lagi sahabat-sahabat kita termasuk dalam kelas ni supaya dia dengar sendiri. Fikirlah dan tengok yang mengaruh, betapa Habib tu mengaruh. Karut sungguhlah. Pendek kalau kita tengok golek kepala, geleng kepala. Macam ni orang boleh terima. Macam mana orang Islam teruk sangat ni. Saya nak mencelah Maulana ni. Ya. Saya ada dengar lah satu video Ustaz Indonesia yang mengkritik lah tentang Habib Omar asalnya. Dia mengkritik dari segi sanad tu. Dia kata dia cucu ke 38 Rasulullah. Bila 38 tu maknanya antara satu generasi tu 40 tahun lah. Jadi dari segi tu dia kata tidak logik 40 tahun satu generasi. Kemudian dia bagi cara puratanya penduduk dunia ni satu generasi tu lebih kurang 28 tahun. Bukan 40 tahun. Jadi kalau 28 tahun dia kena ada 50. Saya kira bin tu bin tu ada 38 yang keturunan yang kata Habib Omar tadilah. Jadi kalau nak sampai Rasulullah zaman sekarang dia kena ada 50 bin tu, 50 generasi lah maksudnya. Ya. Itu yang antara ustaz tu yang dia kritik lah tentang keturunan Habib ni. Maksudnya kalau ada 38 saja generasi, bin tu ada 38. Maksudnya satu generasi tu kena 40 tahun. Maksudnya bapak dia lahirkan dia umur 40 tahun, datuk dia lahir pak dia 40 tahun, secara purata lah. Macam itulah. Jadi dia kata kurang logik lah kalau macam tu. Sebab orang dahulu nikah lebih awal. Betul. Dahulu generasi tu dia lebih singkat lah tempohnya. Betul. Itu antara Ustaz Indonesia tu lah. Antara kritik yang dinyatakan dan yang saya cepat dengar lah. Dia sebenarnya mereka duduk pertikaikan dari segi sanad pun. Yang duduk dakwa sanad ada ada sanadnya. Sebenarnya sanad tu sendiri dipertikaikan. Sanad itu pun tidak bersambung. Kalau kita nilai dari sudut ilmu hadis ni tak lulus lah. Pendeknya. Jadi itu semata-mata dakwaan semata-mata. Cuma kita berhati-hatilah kalau betul, sebab itu kita tak boleh letak sama ada keturunan Nabi ke tidak keturunan Nabi. Kalau betul keturunan Nabi pun kalau tak betul pembawaannya, tak boleh diikut juga, salah juga. Itu persoalan Maulana tu. Ya. Jadi kalau kita yakin pada sesuatu tu, contohnya saya dengar Maulana ni saya yakin betul. Tiba-tiba sebenarnya tak betul, salah. Adakah menjadi berdosa pada kita?
dalam keadaan begitu. Maksudnya dari segi mana tu? Dalam bab mana tu? Apa-apa segilah, bab akidah ke, fiqah ke. Katalah dalam satu perkara tu, saya meyakini pendapat guru saya. Contohnya Maulana lah. Jadi saya ikut. Saya yakin dia benar. Tetapi nanti, ialah di akhirat nanti tak tahu lah kan. Sebenarnya ia salah. Sebenarnya ia salah. Keyakinan kita tu salah. Jadi adakah kita, saya ni berdosa, Maulana berdosa, kerana mempunyai keyakinan yang kita sangka benar, tetapi sebenarnya ia salah. Ada tengok macam ya. Okay, panjang pula perbincangan kita hari ni ya. Panjang. Secara ringkas lah saya sebut. Satu je, kalau kita sudah berijtihad, sudah bersusah payah, kita bukan nak dapat dosa kalau salah pun, bahkan dapat pahala. Itu yang Nabi sebut sendiri tu. Misalnya saya buat kajian, kalau salah sekalipun, saya dapat pahala, bukan dapat dosa. Imam-imam mujtahid tu, berapa banyak pendapat. Kami yang ikut ni macam mana Maulana? Sama juga lah. Berpahala juga. Sama juga lah. Gitu. Walaupun salah. Cumanya kita kena sentiasa bersedia lah, bersikap terbuka terhadap kritikan. Kalau ada orang tegur apa-apa, kita kena nilai semula lah. Itulah sikap ulama-ulama Islam dahulu. Imam-imam pun macam tu. Kalau ada bukti yang lebih kuat, dia akan bertukar pendapat. Begitu. Jadi kita kena tengok pula lah pendapat tu yang macam mana pula, dalam bab mana pula. Jadi kira-kiranya kalau salah pun, kalau dengan tidak sengaja, setelah kita berusaha, kira-kiranya itu dimaafkan. Kalau tidak dapat pahala pun dimaafkan. Tetapi secara zahirnya, kita tetap dapat pahala juga. Begitulah. Jadi saya rasa setakat itu juga hari ini kan. Boleh kan tu dah? Terima kasih Maulana. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.